Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati TS Muhammad bin Abdullah, Penyela 1 Program Inovasi Baja Organik UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang selaku penceramah jemputan. Yang dihormati Encik Ahmad Huzairi bin Khalid, Penyela 2 Program Inovasi Baja Organik UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Yang dikasihi Saudara Haris Daniel bin Izwani Masri, Pengurus Program Inovasi Baja Organik UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Seterusnya, barisan ahli FIBO yang dirahmati Allah sekalian. Megah berarak, indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pada malam ini. Saya, Nur Izami binti Erman, selaku moderator anda pada malam ini, mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam program Webinar Kepentingan Hak Cipta Copyright terhadap produk inovasi FIBO yang akan disampaikan oleh TS Muhammad bin Abdullah, iaitu penceramah kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nazrul. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabban lakal hamdu kama Ya Rabban lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karimil azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menzahirkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak terhitung banyaknya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat pemberian-Mu, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah ruah. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami berhimpun dalam webinar kepentingan hak cipta terhadap produk inovasi FIBO ini untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru itu, berkati dan rahmatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah untuk menerima serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing serta mampu untuk mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma aj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alhuma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Nazrul atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, tujuan program ini diadakan adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dalam proses pembuatan baja organik untuk kumpulan FIBO. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama yang diberi adalah TS Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Terengganu. Beliau juga merupakan pensyarah Fakulti Kejuruteraan Kimia dari tahun 2011. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan kimia dan persekitaran. Dalam bidang penulisan pula, beliau telah menerbitkan 5 penulisan bab dalam buku dan 15 buah jurnal.
dan beliau pernah menggalas tanggungjawab sebagai seorang penyelia lebih daripada 50 projek tahun akhir dari tahun 2012 sehingga kini. Beliau juga telah menerima anugerah inovatif pada tahun 2015. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput TS Muhammad bin Abdullah untuk memulakan sesi taklimat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Ezu Emi D. Erman, seterusnya kepada pengurus projek PIBO Haris Daniel, okey, dan kepada semua ahli-ahli program inovasi baja organik PIBO. Okey, tahniah kerana dah pun mendapat kelulusan lesen besar untuk kembali ke kampus pada hari Ahad ni, betul? Jadi tadi Haris ada WhatsApp sir, nanti kita akan beritahu pada hujung siaran lah. Boleh Alright. Jadi saya akan sharekan slide kita dan malam ini kita kepada tujuan asal iaitu copyright lah. Okey, webinar kepentingan copyright atau hak cipta lah dalam bahasa Melayunya. Okey. Okey, slide saya boleh gerak Okay. Jadi boleh gerak slide saya? Sebab saya tak nampak. Boleh sir. Alright. Jadi kita pada hari ini, saya akan berkongsi kepada anda semua, kepada pelajar-pelajar saya, kepada anak didik saya, kerana saya nak duplicate TS Muhammad atau bakal TS Dr. Muhammad selepas ni, dia nak duplicate TS Dr. Muhammad Afi, TS Dr. Muhammad Nazrul, menjadi seperti TS Dr. Muhammad selepas ini. InsyaAllah. Alright. Jadi macam mana nak duplicate dengan sharing session yang amat bermakna walaupun dalam masa yang singkat, walaupun secara atas talian. Alright. Jadi kebiasaannya kalau grup-grup lain saya nampak memang panggil orang kata dari pegawai-pegawai MyAPO. Itu pun memang sebenarnya bagus dan boleh, tapi orang kata prosedurnya, orang kata dari segi protokolnya lagi tinggilah. Jadi kamu pun kadang-kadang takut nak bertanya secara open mic. Kadang-kadang itulah yang biasa terjadi pada kita. Sebab tu saya pelajar pun macam tu. Tapi bila kamu dengan orang yang kamu rasa lebih senang untuk sharing, untuk bertanya, jadi lebih baik. Jadi apa salahnya bila saya sendiri selaku penyelaras unit inovasi UiTM Kampus Pasir Gudang, dan alhamdulillah pada saya alhamdulillah, tapi kalau orang lain tak tahu dia alhamdulillah ke tak, pada tahun hadapan insya-Allah saya akan memegang satu lagi jawatan selaku liaison officer bawah Bitkom, iaitu business unit di UiTM Shah Alam, tapi sekali lagi di UiTM Pasir Gudang untuk jaga UiTM Pasir Gudang saja berkenaan dengan hak cipta dan copyright lah. Mungkin kalau ada apa-apa yang lebih baik atau lebih maklumat yang lebih, saya akan sharing lah. Jadi malam ini kita akan fokus kepada kepentingan hak cipta copyright terhadap produk inovasi. Dan alhamdulillah kita telah pun ada satu produk inovasi yang telah pun dipertandingkan dalam pertandingan antarabangsa yang melibatkan 3 negara, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia kan. Dan telah pun mendapat pingat perak, betul jadi insya-Allah next competition kita akan masuk dengan adanya copyright. Right? Jadi pengenalan yang pertama, sudah tentunya apa yang dimaksudkan dengan copyright. Copyright ini kebiasaannya pernah tengok tak simbol dia? Kalau kamu beli barang, kalau kamu beli tengok movie, baca buku sekalipun, memang ada perkataan ataupun tulisan berbentuk C. Copyright. Mungkin ramai tak tahu bahawa copyright itu adalah sebenarnya intellectual property, ataupun bahan-bahan inilah akademia lah atau akademik. Orang kata kita punya benda yang orang kata berharga, idea yang berharga, produk yang berharga untuk kita daftarkan sebagai hak milik
kita mendaftarkan sebagai contohnya kalau kita beli tanah atau rumah, kita ada dapat grant. Tanah, grant kereta, grant rumah. Tapi kadang-kadang produk yang kita ciptakan sebagai contoh, kita nak buat satu produk yang mungkin nampak simple, tapi bila kita daftarkan secara atas copyright, kita mendaftarkan ianya sebagai copyright atau hak cipta kita, jadi kita boleh bergelar jutawan selepas itu kerana produk tersebut adalah hak milik kita. Kerana kalau orang copy atau tiru, duplicate, okey, mungkin itu boleh dikenakan tindakan saman lah. Okey, sebagai contohnya saya pernah lihat, semua orang pernah guna straw kan? Pernah guna straw tak semua orang? Okey, straw tu kebiasaannya ada, betul tak ada dua jenis? Jenis yang pertama yang lurus, jenis kedua tu kita boleh bengkokkan. Okey, yang bengkokkan tu sebenarnya ideanya datang daripada budak kecil je. Okey, budak kecil tu dia, ni saya dengar daripada ceramah-ceramah yang sebelum ni. Okey, sebab saya tengah pegang straw. Okey, pernah tengok tak yang boleh buat macam ni? Okey, anak dia timbul idea, kalau macam ni lagi susah kan macam ni. Kalau macam ni lagi mudah untuk minum. Okey, jadi dia secara tak sengaja bercakap dengan dia punya ayah dan dia cakap, why not kalau kita buat satu hak cipta atau kita mereka cipta satu produk yang mana boleh bengkokkan straw tersebut. Okey, yang mana dia letakkan satu dekat sini. Okey, kalau tengok dia ada macam gelembung-gelembung kan yang menyebabkan dia boleh dibengkokkan. Okey, itu adalah idea daripada budak kecil sebenarnya, tapi dia dah copyright lah. Mungkin dia dah di jutawan sekarang, cuma nama saya tak ingat. Okey, dan dia beritahu ayah dia lah, tak tahulah macam mana kronologi dia mendapatkan hak cipta untuk straw tersebut. Dan saya rasa banyak sekali ni benda-benda yang kita nampak untuk settlekan ataupun untuk menyelesaikanlah masalah, tapi kadang-kadang kita tak berani untuk mengetengahkan ataupun mendaftarkan produk tersebut sebagai satu intellectual properties kita. Kerana kalau kamu tahu, memang dapat duit sebenarnya saya sendiri pun takut sebenarnya. Pernah tak kalau bagi touch and go, kadang-kadang jauh tak kita nak pegang, kita nak touch kat tu. Okey, dulu memang saya selalu ada impian atau angan-angan kalau ada benda yang kita boleh touch terus. At the end ada dah sekarang. Betul tak? Idea tu sebenarnya ada, tapi cuma kita tak berani. Kalau masa tu saya ada terus idea tersebut dan bawa ke copyright yang ambil yang all over the world, insyaAllah dah boleh jadi kaya raya dah. Okey, jadi lepas ni hanya idea saja kita dah boleh copyright sebenarnya. Walaupun belum lagi hasil produk, kita lukis saja idea kita, macam mana dia guna macam penepuk lalat je, yang macam mana kita nak tak payah kita nak ulur tangan, kita nak buat macam touch saja. Okey, yang tu adalah idea saya rasa mungkin baru jugalah kot. Okey, walaupun lama dah, tapi memang orang kata sebelum ni sebab itu adalah mengatasi masalah orang ramai. Okey, itu adalah merupakan salah satu copyright yang produk yang boleh kita copyrightkan ataupun idea yang boleh kita copyright. Okey, dan kat sini kamu lihat ada perkataan trademark, patents, okey, dan sebagainya lah. Alright. Okey, kita tengok sedikit maksud hak cipta atau copyright dalam bahasa Inggeris. Okey, perkataan C ni memang kamu selalu tengok kan, copyright. Okey, filem kebiasaannya. Okey, kadang-kadang buku sebenarnya ISBN itu adalah copyright buku tersebut. Okey, hak cipta terpelihara, betul tak kalau kita baca buku? Okay, atau kita tengok filem atau drama. Okey, jadi hak cipta ni apa maksud dia? Adalah satu set hak eksklusif. Eksklusif ni maksudnya kita saja pemilik dia. Kita adalah pemilik tunggal yang mana orang boleh guna tapi tak boleh tiru. Jadi royalty tetap ada pada orang yang mencipta. Akan dapat pada orang yang mencipta. Jadi yang mengawal penggunaan sesuatu penyataan idea atau maklumat. Okay, copyright ni sebenarnya idea kamu saja dulu. Kamu boleh terus copyrightkan. Kemudian hantar kat kilang. Kilang akan produce. Tapi royalty tetap kamu dapat. Okay, dalam kebanyakan kes, hak-hak ini adalah untuk tempoh yang terhad. Okay, simbol untuk hak cipta ialah C lah macam alias tu, tapi C dalam bulatan. Okay, dan di setengah bidang kuasa, simbol itu boleh digantikan dengan in bracket C. Jadi hak cipta ialah sejenis harta intelektual, reka bentuk dan seni reka perindustrian boleh merupakan jenis-jenis harta intelektual yang berasingan atau bertindih dalam setengah bidang kuasa.
Kita tengok bahan yang boleh didaftarkan sebagai hak cipta. Kalau kamu nak tahu, pertama sekali sudah tentunya karya kreatif. Okey, sebagai contohnya karya kreatif ni macam kamu ciptakan lagu, ciptakan koreografi, seni tari, okey, mungkin lirik lagu. Okey, kalau lagu, perasan tak ada satu lagu Hindustan sama dengan lagu dandut yang Iwan nyanyi? Kalau siapa pernah tengok cerita Man, pernah dengar tak? Itu pun ada jadi isu, tapi sampai sekarang saya macam malas nak explore the true story yang siapa cipta dulu. Okay, pernah dengar? Na 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 na. Okay, yang kalau Iwan dia pun nyanyi lebih kurang lagu dia. Aku suka dia mah. Kalau yang Amir Khan nyanyi lebih kurang macam tu, tapi dalam Hindustan. Tapi tak tahu yang mana satu cipta dulu. Tapi itu macam dia pun berkait sebenarnya dengan hak cipta. Okay. Memori Kampung Pisang? Bukan. Bukan Memori Kampung Pisang. Nanti kita cari lepas ni. Yang aku cinta dia mah, aku suka dia mah, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Tindak tikan. Yang Hindustan, saya tak ingat lah. Bukan, maksudnya yang sedang-sedang saja. Bukan yang daun pisang Okay, tu pisang namanya. Right? Okay, Aris. Okay, jadi lagu tu kalau kamu tengok balik malam ni dia lebih kurang sama. Tapi hak cipta nanti kamu cari siapa yang cipta dulu. Okay. Jadi itulah merupakan bentuk karya kreatif. Okay, kemudian intellectual adalah karya-karya yang berkait dengan idea kita. Okay, kebiasaannya ini adalah untuk ahli akademik lah. Okay, ahli akademik yang ada idea-idea yang bernas. Patutnya sebelum dihantar kepada industri untuk didevelop sebagai satu produk yang siap, dia sebenarnya profesor ataupun lecturer-lecturer, even student sekalipun boleh menjadi ahli untuk daftar copyright. Okay, kemudian yang ketiga adalah karya berseni seperti puisi, tesis, drama, buku, filem, karya koreografi seperti tarian. Kreatif pun saya rasa boleh juga tarian. Kalau kreatif tadi, kalau kita ada tarian yang memang orang kata sangat kreatif, mungkin sebelum ni orang tak pernah pakai kuali untuk menari. Mana tahu pakai kuali, duduk dalam tu, boleh bergerak daripada Pasir Gudang ke Melaka. Okay. Jadi itu adalah kreativiti lah. Okay, boleh juga sebagai karya kreatif. Okay, ballads dan lain-lain. Gubahan muzik, rakaman audio, lukisan, arca, gambar, foto, perisian serta siaran radio dan televisyen. Kalau tengok memang ditulis itu hak cipta terpelihara. Dan yang paling terakhir adalah seni reka perindustrian. Okay, ini adalah nak dapatkan orang kata hak cipta ataupun produk yang terakhir lah. Okay, kita tengok sekarang ni development sangat memang banyak lah. Sebagai contohnya, benda-benda simple saja. Kalau kamu tengok, yang macam yang tadi, benda simple straw tadi, daripada lurus kepada yang kita boleh bengkokkan, kemudian yang boleh touch dengan pemukul alat saja tu, macam kita letak kita punya kad untuk highway tu, touch and go ke, kita letak macam tu kan. Okay. Jadi itulah sebenarnya idea-idea ringkas. Okay, yang mana boleh dikatakan menjadi satu harta intelek lah. Okay, ataupun intellectual properties. Okay, kemudian kalau dilihat seperti di layar sekarang, ini merupakan filem-filem, okay, Pusaka, Penunggang Agama, Bimaland, Mulan, okay, Polis Evo 2. Yang ini adalah filem yang ada hak cipta terpelihara. Okay, kalau di copy, apa berlaku sebenarnya Haris? Kalau ada orang copy, contohnya Pusaka. Mungkin Haris buat juga Pusaka. Tajuk cerita lebih kurang. Okey, Haris jadi siapa nama lelaki ni? Saya pun tak kenal lelaki ni. Amir, apa nama dia? Okey, yang jadi berlakon ni lah. Okey, mungkin Haris nak berlakon, buat cerita lebih kurang. Mungkin Iqbal nak berlakon jadi hantu ke. Okey, mungkin Nasrul boleh bantu pelakon tambahan tapi cerita lebih kurang. Okey, orang ni boleh saman tak awak? Pengarah atau penerbit filem ni, Astro ni. Mesti boleh saman bila cerita tu lebih kurang atau sama. Sebab tu ditulis kat situ, hak cipta terpelihara. Alright. Kita tengok cara pendaftaran copyright. Okey, dah tentulah lepas mesti kita semua tertanya-tanya. Okey, kita dah ada idea. Okey, macam mana kita nak daftarkan copyright kita? Okey.
Okey, jadi pertama sekali di Malaysia namanya adalah Intellectual Property Corporation of Malaysia atau MAIPO, ataupun nama di dalam bahasa Melayu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, di situ kamu dah lihatlah dia punya website. Kalau kamu nak cari atau nak Google type je MAIPO. Okey, memang keluar. Yang ni adalah untuk mana tahu one day kamu dah ada pengalaman, mungkin kamu ada idea yang bernas, boleh buat copyright terlebih dahulu supaya harta intelek tersebut menjadi hak milik kamulah dan juga ahli-ahli dalam grup. Okey. Kita lihat jenis-jenis perlindungan hak cipta. Okey, yang pertama adalah trademark. Okey, ataupun cap dagang. Okey, kebiasaannya untuk yang cap dagang ni adalah okey, kebiasaannya trademark lah. Mungkin kenderaan, okey, mungkin barangan elektronik. Okey, kalau kat sini pun kita tengok jenama minuman. Ada yang terbesar dekat Shah Alam. Kalau siapa pernah pergi Shah Alam lah, tengok yang mana. Okey, Haris kan orang Shah Alam? Tak dengar Haris? Kilang Kasper tu rasa. Dah lama dah tak lalu. Biasanya kalau lalu memang nampak terbesar di Shah Alam Okey, itu adalah inilah cap dagang, orang tak boleh tiru lah. Okey. Jenama dia lah, maksudnya dia terkenal dengan jenama Microsoft, okey, Apple, apa lagi kat sini, okey, Sony, okey, dan sebagainya. Okey, yang kedua, tadi cap dagang, kemudian adalah copyright atau hak cipta. Hak cipta ni sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada pemilik inovasi atau produk. Okey, ini adalah menjurus kepada kita lah selaku pelajar-pelajar IPT dan juga selaku penyelidik yang berada di dalam lingkungan universiti atau institut pengajian tinggi. Dan untuk hak cipta atau copyright kita akan mendapat simbol C lah. Right? Seterusnya adalah reka bentuk industri atau industrial design. Kebiasaannya kalau gambar-gambar yang dilihat untuk tempat letak phone ke apa ni, yang ini adalah orang kata mainan tidur mainan tidur bagi Bachelor of Industrial Design. Okey, memang dulu college saya di UPM, college kediaman kami adalah pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan dan juga Industrial Design. Memang saya melihatlah kawan-kawan saya lukis macam ni. Ni dia lukis dengan pensel saja untuk buat ni. Untuk buat macam mana dia nak reka bentuk. Reka bentuk industri ni kalau mechanical saya rasa adalah kot. Siapa, kita ada team, kita ada geng mechanical ke? Tak ada kan? Maksudnya dari segi lukisan. Tak ada, sir. Tak ada kan? Mungkin kamu boleh lukis saya rasa ni lah kot. Yang macam kamu buat CHE 111. Okay, ataupun engineering drawing. Tapi kalau reka bentuk industri ni, dia more on first, dia akan lukis menggunakan pensel saja. Tanpa menggunakan komputer. Atas kertas baju kertas lukisan tu. Tapi dan dia boleh explain, kemudian dia transfer ke dalam bentuk komputer. Itu saya tengok kawan saya. At the end, lepas daripada bentuk komputer atau plan atau blueprint dia tu, kemudian dia keluar dengan satu produk. Okay, satu produk siap. Okay, itulah reka bentuk industri. Okay, next adalah pattern. Okay, pattern ni adalah yang lebih tinggi lah. Yang mana mungkin kita lebih detailkan hak cipta kita. Okay, mungkin kalau telefon, apa dia punya apps, apa dia punya function, apa dia punya yang mungkin lah biasa function kamera ada 4, ada 10, ada 8. Itu adalah berkaitan dengan pattern selepas kita design. Okay. Kemudian kita lihat kepada karya-karya yang layak mendapat perlindungan daripada MAIPO atau Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, pertama sekali adalah karya sastra. Okey, karya sastra ni kebiasaannya kalau kamu ada modul, tapi modul tu adalah baru kamu nak hasilkan, okey, itu boleh dikategorikan sebagai karya sastra. Okey? Tapi sebenarnya kalau modul ni ada ISBN. Kalau ada ISBN, itu dah merupakan salah satu copyright untuk penulisan atau buku. Okey? Tapi kalau karya sastra ni kebiasaannya benda-benda yang ideologi, idea kita baru, belum sampai ke peringkat produk. Itu ada dinamakan sebagai karya sastra. Karya muzik seperti yang tadilah kamu tahu ada pelbagai jenis muzik, okey. Karya seni tadi dah diberitahu, filem, rakaman bunyi. Okey, rakaman bunyi mungkin kamu ada lirik, kamu ada irama tapi kamu belum ada lagi seni kata lagu dekat dalam. Okey, kamu dah boleh
copyright dulu. Sebagai contohnya, mungkin Nazrul malam-malam tengah tengok bulan dan bintang dekat luar, malam ni bulan cantik, lepas tu ada lagi satu irama yang dia terhasil. Jadi yang tu kamu rakam. Okay, sebab saya pernah, saya ada banyak kawan yang maksudnya berada dalam lingkungan yang suka mencipta. Sebab contohnya ada seorang kawan saya bekerja dekat, lama dulu time saya belajar, masa master dekat Uniza, dia bekerja dekat Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Terengganu. Saya tengok macam mana dia reka lagu. Dia tak reka muzik dulu, dia tak reka seni kata dulu, muzik dulu. Dia macam rekod sikit-sikit. Bukan siap satu lagu complete, dia sikit-sikit je. Next dia dengar balik, dia gabung, baru dia masukkan ni. Mungkin Haris Daniel sangat lawa, sebagai contoh. Okay? Haris Daniel sangat cerdik, sebagai contoh. Okay? Tapi dia masukkan lirik kemudian. Okay, faham Itu adalah rakaman bunyi, kemudian siaran, kemudian karya terbitan. Jadi karya terbitan tadi seperti modul yang kamu nak terbitkan, nak publish, ada ISBN. Yang tu tak perlu copyright. Tapi ianya boleh dikonsiderkan sebagai copyright jugalah atau hak cipta kita. Okey, jadi kita lihat kepada tempoh pelindungan hak cipta. Okey, kita lihat kepada karya sastra, karya muzik atau karya seni. Hak cipta mengenai mana-mana karya sastra, muzik atau seni wujud semasa hayat pencipta dan hendaklah terus wujud sehingga habis tempoh 50 tahun selepas kematiannya. Okey. Maksudnya hayat pencipta itulah, dan 50 tahun selepas pencipta tersebut meninggal dunia lah. Kemudian filem, rakaman bunyi atau pelakon, hak cipta hendaklah wujud selama 50 tahun. Dan karya itu diterbitkan. Dibuat penetapan untuk karya filem dan rakaman bunyi. Bagi pelaku, hak cipta itu hendaklah wujud daripada persembahan dilakukan atau penetapan dalam rakaman bunyi. Okay, untuk siaran, hak cipta dalam siaran pelindungan berlaku dalam cara transmisi sama ada melalui cara wayar, okay, line, or ni lah, wireless. Okay, tanpa wayar lah atau tanpa wayar. Tempoh selama 50 tahun hendaklah dikira dari mana siaran pertama kali dibuat. Jadi kita lihat contoh borang secara manual. Okey, ini adalah cara manual . Okey, cara manual ni kalau masa saya buat sebelum ni, memang ini adalah borang daripada MyFPO. Okey, di mana borang notification of work. Kita akan isilah nama ketua, nama ahli kumpulan dalam lampiran lain, kemudian apa kita guna jenis yang kita nak copyrightkan. Okay, kemudian ada akuan sumpah dan juga bayaran lah. Okey, sudah tentunya tak mahal. Pembayarannya saya rasa bawah daripada RM100 lah. Okey. Tapi yang ni yang latest, setelah berbincang dengan Syekh Fuzairi sebelum ni, memang pembayaran dibuat dengan menggunakan wang pos. Sebelum ni wang tunai. Sekarang ni dah gunakan wang pos. Tapi ni masa PKP lah saya rasa. Okey. Dan kemudian kita akan dapat resit rasmi lah. Okey. Okey, yang untungnya di UiTM, seluruh sistem kita ada pendaftaran copyright secara atas talian. Tapi yang ni adalah disponsor oleh UiTM, cumanya yang daftar adalah kaki tangan lah, dan awak boleh menjadi ahli. Okey, maksudnya mungkin daftar dan awak jadi ahli sebab UiTM akan taja untuk kaki tangan saja. Okey, ni saya tunjuk sedikit lah langkah-langkah copyright secara atas talian sebab kita pun nak mengurangkan pergerakan walaupun kita dah boleh rentas negeri kan. Satu lagi ni adalah sangat orang kata jimatkan masa, dan dalam masa yang sama saya dah dapat surat dah. Okey. Dan langkah pertama inilah kita buka sistem ni, adalah sistem untuk kaki tangan akademik atau pensyarah di mana kita panggil dia adalah Integrated RMI Service. Okey. Okey. Dipanggil IRMI Situ IRMI, sorry. Dan kita bila langkah kedua kita ambil dekat bahagian intellectual property ataupun intellectual property right, IPR. Okey, kemudian kita ambil yang list of IP application or application of IPR. Jadi kita akan ambil yang application of IPR. Okay, kemudian langkah ketiga, okey, guideline dia kita sudah tentunya nak ambil yang hak cipta. Jadi kita akan ambil copyright.
Okay, langkah keempat, kita akan isilah sebagai contohnya, saya akan isi nama saya. Okay, staff ID adalah staff UiTM kerana ianya akan ditanggung sepenuhnya oleh UiTM. Email, nombor telefon, fakulti dan juga fakulti yang kampus mana. Okay, seterusnya adalah langkah 4 ni ada 2 sebab dia ada section A tadi ni, section B pula. Section B ni kita tulis nama, kita add member. Kalau contohnya dalam tu saya nak letak Haris Daniel, mungkin Balkis, mungkin Ezu, mungkin Afi, mungkin Iqbal, mungkin Sri Suhaida dan sebagainya. Jadi kita akan add nama, UiTM ID, saya rasa korang mesti nombor matrix, kemudian ada nombor kad pengenalan, okey, nombor nombor telefon, seterusnya adalah institusi lah, iaitu UiTM Campus Pasir Gudang. Okey. Langkah 4.3 ataupun section C. Okey, jadi kita akan tulislah tajuk produk kita apa. Mungkin kita akan ada, mungkin sedengar hari tu Akil Ikmal Akil ada produk nak buat kit kan. Okey, yang ni sebenarnya kita boleh copyrightkan dulu Akil. Kalau ada idea, kalau awak check menggunakan pattern search. Okey, kalau type kat Google pattern search, PATERN SEARCH, bila kita tengok dan awak buat katakan kit for organic fertilizer. Okey, kalau tengok tak ada lagi orang buat, insyaAllah kita boleh copyrightkan idea, ataupun mungkin idea kita lagi orang kita mantap daripada yang sebelum ni, kita boleh copyrightkan. Itulah nama dia. Okay, kemudian kita boleh letak bila kita start mulanya projek tersebut. Mungkin kalau awak ni katakan nak start 1 bulan 8 ataupun idea tu tercetus pada bila? Bulan ni ke? Boleh. Okey, bila akan siap sepenuhnya? Mungkin pada tahun depan. Okay, sebab biasanya kalau di UiTM Johor, kita akan dapat KPI KPI untuk daftarkan copyright. Okay, mungkin untuk tahun depan kota kita 11. Jadi apa yang saya diberitahu, orang yang berebut yang peringkat awal ni, yang ada projek ni, biasanya diluluskan oleh UiTM. Jadi kalau kita ada, kita boleh cepat-cepat daftarkan supaya kita terpilih. Kalau tak, kita kena bayar. Yang ni kita ditanggung oleh UiTM lah. Cuma leader mestilah pensyarah atau berkaitan akademik. Tak boleh pelajar jadi ahli. Okey. Sama juga dengan level. Kita letaklah level dia level apa. International ke national. Okey, words, creation or publication. Publish atau tidak lagi. Okey. Kalau publish, bila dipublish. Okey, nama publisher siapa. Kemudian ada penerangan atau summary berkaitan dengan produk kita. Okey. Kemudian dia akan tengok setakat mana kita punya hasil kerja tersebut. Okey, mungkin dah siap berapa persen. 80%, 70%, 100% dan sebagainya. Okey, langkah keempat, dalam langkah 4/4 iaitu dalam section D. Okey, mungkin kat sini kita akan upload kad pengenalan setiap ahli, okey, dan juga leader. Okey, dan juga kita product information ni, let's say kalau ada gambar kita boleh letakkan. Okey, ataupun mungkin kita katakan kalau kit tu apa ada dalam kit. Kita boleh lukis siap-siap, kita letakkan, mungkin ambil gambar. Kemudian copy of product, kalau ada link of product. Kemudian template atau brochure menerangkan pasal produk. Kemudian drawing atau photograph. Okey, kalau bagi contohnya kita nak buat produk tersebut, mungkin kita boleh print out dulu dan kita boleh tampal mana-mana dekat sebagai contoh, kalau kat kotak ni produk siap kotak sebagai contohnya. Okey, mungkin kita boleh buat kotak yang tipu-tipu lah, mock kotak dulu. Dan kita ambil gambar, kita letak dalam permohonan kita ni. Okey, ni adalah contoh my card. Okey, kita letak my card depan belakang untuk ahli dan juga ketua. Okey, ni adalah contoh produk info. Yang ni yang saya hantar, telah pun diluluskan tahun lepas. Tahun ni. Ini adalah produk untuk subjek CHE 323 palm oil, part 5 FKT ambil lah. Ini adalah produknya adalah IVPV, Interactive Virtual Plan Visit Card. Ini adalah, saya ada idea ni, mungkin orang tak buat lagi. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita buat industrial visit secara face to face, betul tak? Tapi apabila due to pandemic COVID-19 ni, semasa ekoran pandemik ni, jadi kita tak boleh buat secara interaksi secara face to face. Jadi ianya lebih sesuai bila kita buat secara
atas talian. Okey, jadi ini adalah saya buatlah menggunakan kad. Okey, ini adalah contoh drawing of photo of product yang saya buat. Tapi ini memang saya siap-siap print lah. Kos dia ni saya rasa belah-belah ringgit jugalah. Saya beli kad ni sebab tebal, dan minta kedai tu gunting, dan juga ada dia kan QR code, AR code, augmented reality. Okey, gunakan overlay. Okey, overlay ni ada simbol dia. So kat sini kita download, kita install, kita dekat telefon kita, App Store tu, kita ambil yang overlay punya. Okay, dah gambar ni memang kita dah daftar dah. Dia ada teknik dia lah. Kalau orang QR code kan, ni gambar terus. Kita buat dengan phone kita. Oh, yang ni yang dalam kelas tu. Yes, dalam kelas. Korang dah buat kan? Betul, Kelak E dah buat. Kelak E saya tunjuk kan? Ke ada saya suruh juga? Kelak E je kan? Kelak E. Pernah buat kan? Buat dengan phone, dia bergerak. Okay, ni lah adalah produknya. Dah dapat dah copyright dia. Okay? Dan yang ni adalah contohnya, cuma saya tak jual lah. Kalau nak jual ni, saya tak tahu berapa. Sebab ni cantik. Saya buat ni pun dalam satu belah-belah ringgit. Takkan nak jual RM5. Okay, so last kali kita buat saya makan. So now verified yang saya dah copyright tadi, dan kita akan dapat satu ID code, nombor dia CR. CR ni yang dah tamat. Okey, LY ni yang kita baru daftar. Tapi CR ni adalah nombor copyright yang telah selesai. Okey, kita dapat sijil copyright tersebut, CR. Okey, nombor dia. Kalau patent PI. Okey, so pun ada satu patent. Tapi belum lagi bayar. Sebab dia tu bayar sendiri. Alright. Ini adalah seterusnya adalah application details lah kalau ada members. Itu sebab seorang. Kita tak nama-nama orang lain lah sebab susah kan nak dapat nombor IC. Padahal boleh je kita nak ajak orang tapi idea kita seorang. Kita kata tak apa sebab seorang je. So ahli pun saya juga, ide pun saya juga. Macam korang nanti boleh kita letak ahli korang, tapi kalau nak buat yang manually, yang tu bayar sendiri. Kita nak jimat kos sekarang. Kita tak nak pakai kos yang diberikan oleh YPJ. Jadi kita pakai kos yang ni. Jimat kos yang ni insyaAllah free. Jadi minggu depan kita aturkan strategi, kita daftar awal. Okay, sebab tu kalau kita tengok Befriend dapat menang banyak, dia copyright banyak. Okay, sama juga macam BioCap. BioCap tu dah ada copyright yang program yang bagi dekat BioCap tu. Sebab tu BioCap senang dapat gold. Okay, jadi kamu yang ni memang betul-betul baru. Program inovasi baju organik. Jadi kalau kit sekarang belum ada lagi copyright, jadi kita boleh usulkan dulu. Okay, ni akan dapatlah apa yang dia nak nanti kena upload. My card, product information, prototype. Jadi kamu jangan bila saya tanya, tapi saya pastilah kamu semua bila ditanya memang terus bagi kan. Sebab pernah student kawan saya di FKM, dia tak berikan my card. Sebab masa ni limit nanti orang curi idea ni. Jadi memang nama dia tak ada dalam ni. Sebab dia tak bagi, dia senyap je. Minta my card tak nak. Padahal memang kalau lihat kat sini memang perlu my card upload. Nak upload my card. Okay, jadi kamu kena, orang kata ni lah, kena copy my card kamu sebab memang kena perlukan ni. Sebab ni nak daftarkan pemilik tu. Kalau ada apa-apa berlaku, katakan ada nak jual dapat keuntungan, yang ada secara sah my card dapat claim royalty tersebut. Okay. Inilah contoh letter of copyright acceptance. Ini yang saya dapat hari itulah. Pada bulan Mei. Saya daftar awal bulan Januari kot. Saya ke Februari 2021. Tapi Mei dah dapat surat. Okay, dan kita dah pun dapat ni sebagai contoh letter of copyright from Mak IPO. Yang ni Mak IPO dah hantar kat saya. Yang ni adalah untuk BioCap lah. Dan dapat ada CRL. Nombor dia itulah nombor betul. LY itu adalah nombor permohonan. Okey, jadi ini yang BioCap memang dah dapat dah. Jadi lihatlah kat situ siapa ahli-ahli dia. Itu saya letakkan kawan saya lah. Okey. Tak letak nama pelajar lah sebab ni adalah projek yang saya buat dengan sebab seorang sebenarnya tapi ajakkan kawan. Orang kata tolong. Sharing is caring. Okey, sebagai contoh. Alright, now kita lihat kepada kepentingan hak cipta. Alright, kepentingan hak cipta. Kenapa hak cipta ni penting? Okey, bukannya untuk bertanding saja tapi ada a few lah. Pertama sekali, melindungi hak atau karya pencipta, pemilik atau innovator. Iaitu kita lah sebab selaku pemilik produk tersebut, kita bila kita dah buat copyright ni, produk itu selamat daripada dicuri. Dicuri tu bukan dia orang ambil, kalau ambil tu tak apalah, nak ambil idea tersebut. Let's say kalau idea ni diambil oleh orang-orang luar negara sebagai contohnya, okey, dia akan jadi kaya raya. Tapi untuk pengetahuan semua,
Hak cipta kalau bawah MyIPO dia akan berikan jaminan copyright under Malaysia saja, tapi di negara-negara lain ada copyright mereka tersendirilah, iaitu copyright antarabangsa. Okey, sebagai contohnya kalau nak pergi bertanding dekat Jepun. Sebagai contohnya kalau kita ada produk, kita kena ada copyright negara Jepun. Okey. Kemudiannya melindungi hak ekonomi pencipta, pemilik atau innovator. Okey, ini adalah kalau sebagai contohnya kalau produk kita tu orang kata sangat bernas, okey boleh buat duit. Jadi kalau kita ada copyright ni, orang tak boleh simply buat produk tersebut. Dia akan call kita dulu, katakan kita bersetuju dengan royalty yang akan diberikan sekian-sekian peratus tanpa mengeluarkan modal. Okey, jadi menggunakan idea kita boleh bagi. Okay, kemudian dalam pertandingan. Okey, pertandingan ni sebenarnya pertandingan inovasi. Okey, pertandingan inovasi yang ada sebenarnya dia memberikan markah bonus. Okey, untuk pertandingan inovasi. Ada ni biasanya kalau untuk kategori pelajar dapat markah bonus. Tapi untuk kategori staff ianya wajib. Macam sebab tu dah letak sampai pattern. Sebab ini adalah wajib untuk dapatkan markah penuh 5. Okey. Tapi kalau untuk pelajar, kalau ada saja memang dapat markah bonus. Dan kita memang kalau boleh bila ada je copyright atau publication, dia akan dapat orang kata markah tu kalau tak full mark mungkin 4, mungkin 3. Sebab dia pelajar ni dia tahu bukan pelajar yang daftar, sebab lecturer yang daftar, tapi tak apa. Okey, at least ada untuk pertandingan, next pertandingan. Sebab yang itu, yang kamu buat itu bagus sebenarnya, yang modul tu yang hantar dekat pertandingan hari tu kan, yang dapat silver kan. Dia dapat silver walaupun tak ada copyright. Kalau ada copyright saya rasa gold. Okay, sebab video ni menarik. Okay, kemudian yang terakhir sekali, kalau dalam inovasi, okay, hak cipta ni sebenarnya bukti untuk perkomersialan. Okay, apabila kita ada copyright, bermaksud kita dah bersedia atau produk kita dah boleh untuk dijual. Sebab ia adalah hak milik kita. Okay, jadi kalau ada dalam rubrik pemarkahan pertandingan, kalau untuk bahagian perkomersialan, kalau ada je kita letak copyright dalam video kita, markah dia akan letak yang kalau daripada 1 ke 5 mungkin 4 atau 5 markah atau markah penuh untuk perkomersialan. Itu adalah sedikit sebanyak sebagi untuk experience sebagai juri bagi kategori IPT. Kadang-kadang produk bagus, cuma copyright yes or no. Kalau no, markah dia berapa? Kosong kadang-kadang. Kadang-kadang 1. Okey, markah kesian kalau tak ada. Tapi kalau ada, dapat markah. Sebab IPT still lagi dikira kena ada copyright. Tapi kalau sekolah tak wajib. Alright, kalau ada, saya cakap kat dia orang lagi bagus sebab dia bonus. Okay. Jadi last but not least, okay, sesungguhnya apabila produk kita ada copyright, dia adalah satu pendaftaran intelektual yang menunjukkan itu adalah produk kita. Okay. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang mungkin kurang daripada saya sendiri. Dan saya harap perkongsian ni jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Terima kasih TS Muhammad bin Abdullah untuk perkongsian sangat bermakna sebentar tadi. Sekarang majlis memberi ruang untuk sesi soal jawab. Para peserta program boleh membuka mikrofon atau menulis soalan di ruangan chat untuk bertanya soalan. Yang tu saya tak pasti, tapi saya rasa sebab saya pernah pergi kursus tu, saya rasa macam produk-produk yang kita daftar ke copyright tak boleh diwariskan. Okey, maksudnya kalau kita ada family, kita nak bagi anak kita pula pakai kan lepas kematian, tak boleh saya rasa. Tapi dia ada satu borang dia untuk dia sambung ataupun bertukar tangan sebagai pemilik. Yang tu saya rasa ada tak silap saya, bawah MyIPO. Saya lupa. Sebab ada orang tanya jugalah macam soalan akhir tanya. Okey, tapi sudah tentunya kalau 50 tahun tu, sempatlah kita orang kata rasa nikmat duit tu Maksudnya sebenarnya tujuan orang yang buat reka cipta daftar copyright ni, sebagai contohnya kalau ahli perniagaan. Okay, saya pernah tengok mungkin dia dapat satu idea nak buat jus yang, dia tengok kan jus-jus sekarang ni, boba lah, macam-macam yang baru kan, kalau minuman. Okay, yang tu idenya dari siapa? Contohnya kalau ada Makcik Kiah sebagai contohnya, yang ada dulu orang kata resipi tersebut. Jadi dia terus, resipi pun sebenarnya boleh buat copyright. Sebab saya tengok itu, dia peniaga. Tapi dia bagi copyright. Okay, sebab saya tanya kenapa, sebab dah nampak tua kan. Sebenarnya dia untuk peniaga.
Ada takut orang curi. Pasal saya ada resipi sama Akil. Nanti produk awak tu kita boleh discuss. Okey. Okey, boleh tak Izu baca jap yang soalan Iqbal? Sebab dia tak fokus. Ada Assalamualaikum sir. Kalau EISBN dengan ISBN ada beza ke dari segi copyright? alright. Okey, untuk EISBN dengan ISBN ni sebenarnya dia bukanlah copyright. Untuk seperti yang bawah MyIPO ni, dia adalah sebenarnya pendaftaran untuk buku. Okey, tapi dia boleh dikonsiderkan sebagai hak cipta. Seperti contohnya kalau lihat buku okey, saya ada buku kat depan saya ni. Okey, kita akan tengok dia kalau E ni adalah elektronik, EISBN. Kalau ISBN adalah buku yang orang kata macam ni lah, buku yang printed. Okey, so kalau kat sini kita akan tengok ISBN dia. Dia akan tulis dekat ni, dia ada nombor dia 978 967 5391 910. Jadi setiap buku ISBN dia akan berbeza. Jadi orang tak boleh copy buku ni tanpa izin pemilik dulu. Contohnya kalau saya tak pasti ada satu drama atau filem daripada novel, ada juga kes yang macam penulis buku tersebut atau novel tersebut tak dapat royalty. Okey, sedangkan tak boleh. Sebab tu kalau macam ada perkataan atau word dia, hak cipta terpelihara, tidak dibenarkan menerbit, mengulang cetak, mengeluarkan mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, fotografi dan isi kandungan buku ini sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain yang direka pada masa akan datang sebelum dapat izin bertulis dari siapa yang publisher dia. Kemudian perlu diingat tertakluk kepada perkiraan royalty atau honorarium. Jadi penerbit berusaha sedaya upaya memastikan buku ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti dari segi subjek yang dibincangkan. Semua isi kandungan, fakta dan ideologi yang dipersembahkan di dalam buku ini adalah pandangan dan idea penulis sendiri dan penulis bertanggungjawab ke atasnya. Okey. Jadi memang itu yang dimaksudkan dengan ISBN, Iqbal. Kalau E itu elektronik, EISBN. Okey. Dan satu lagi ISSN, yang tu saya rasa untuk jurnal atau artikel. ISBN ada B tu book, buku. Okey. Kalau copyright ni dia macam tadilah nombor dia CRL untuk yang dah confirm dapat sijil atau surat daripada MyIPO yang dah berjaya didaftarkan, tapi baru status permohonan LY kat depan dia. Itu tertulis LY. Alright. Okay, ada lagi soalan? Copyright ni sebenarnya, seperti contohnya kalau kamu ada nak pergi interview, mungkin dia sebagai orang kata bahan tambah lah. Kalau kamu ni tanya, apa kamu faham berkenaan dengan product commercialization? Kamu boleh cerita berkenaan copyright. Okey, dan kamu cakap saya dah ada satu produk yang telah di copyright semasa belajar diploma UiTM dulu. Jadi itu adalah sebagai orang kata bahan tambah untuk kamu bezakan dengan calon lain. Okey. Jadi kamu boleh bercerita dekat company. Mungkin tanya apakah maksud commercialization? Sebab memang betul. Sebab kalau di kilang-kilang, engineering especially, memang kita ada bahagian R&D, research and development. Yang tu macam ni kamu nak innovate produk. Itu sebenarnya macam research and development ni, sebenarnya kamu buat produk-produk baru untuk kilang tersebut. Okey, macam mana kamu nak reka cipta. Okey, kamu bagi idea. Okey, jadi kalau kamu dah ada pasal copyright ni, untunglah. Saya ada soalan. Okay, Haris. Contohlah, kita dah reka satu benda tu, and then benda tu kiranya dah famous, tapi kita tak buat registration under MyIPO lah. Tapi kita ada bukti bahawa produk tu originally kita yang buat. Lepas tu barulah bila kita tahu benda pasal registration tentang MyIPO tu, and then ada orang kira meniru lah kita punya idea tu. Bolehkah kita daftar time tu bila kita tahu yang orang dah start meniru idea kita? Okey. Contohnya kalau Haris ada idea nak jual ABC campur nugget. Okey, belum dibuat orang lagi. Tapi bila buat rasa sangat sedap. Kemudian Afi tengok Haris ni suka up status. Dia kat IG, Twitter semua nak beritahu orang status dia. Okey. Sebab itu adalah idea perniagaan. Sekali Afi buat juga. Haris ni pula
Jenis cakap, alah tak apa, orang tak tiru. Ni idea-idea biasa je, besya-besya je. Pisang ni kat rumah, PKP. Okay. Lepas tu tak nak daftar MyIPO. Tak kenal, tak nak Google, nak search dekat mana MyIPO, Perbadanan Tindak. Tapi Afi ni yang cerdik sikit. Boleh buat atas talian, call Sir Muhammad, Sir nak daftar. Kali Afi daftar. Kemudian kalau let's say Haris nampak Afi buat juga, nak claim Afi punya balik, Afi pula kena, Haris nak claim yang Afi buat, kata Haris punya, Haris pula kena saman sebab Afi dah dapat copyright secara sah. Walaupun itu idea Hasan daripada Haris. Sebab tu, kalau ada idea, terus buat copyright. Sebab copyright ni sebenarnya adalah berbentuk idea dulu. Bukan produk siap. Okay? Sebab tu kadang-kadang dia nak tengok gambar. Macam mana kita nak, sebagai contoh kalau game. Sebenarnya itu saya IVPV ni, yang game card ni saya tak bagi bentuk dia. Saya macam buat kat komputer je, saya tak print out pun. Dia orang tak nampak. Jadi saya tulis lah, maksudnya saya susun card tu mengikut flow proses. Jadi student akan terus gunakan handphone dia orang je. Baru dia orang faham apa yang saya nak buat. Kadang-kadang dia tu belum kita komersialkan lagi. Tapi kalau saya jual idea ni, jadi saya akan dapat royalty dekat kilang-kilang. Jadi benda-benda ni kita boleh jual sebenarnya. Mungkin nak jual dekat PPD ke sebagai contohnya. Nak jual dekat, kalau PPD ni adalah inilah Jabat Pendidikan Daerah ke, JPN ke, KBM ke, KBT ke. Okey, kalau idea ni sangat bagus, sangat memudahkan orang. Jadi ada je idea terus buat dulu. Bercara cakap lah. Okey. Jadi kalau tak, dia akan berlaku orang kata ada orang curi idea. Memang itu ada pernah. Tapi tak salah. Orang yang daftar dulu yang akan jadi idea dia. Walaupun idea tu dia ambil orang punya. Okey. Sebab tu penting kalau ada idea terus daftar copyright. Okey, kalau tak tahu ajak ni staff. Okey. Kalau dalam sejarah atas talian tadi saja yang lecturer jadi leaders. Okey. Tapi kalau dekat luar, awak boleh jadi leader, saya boleh jadi team member. Tapi yang tu kita makan duit sikit lah. Saya rasa bawah 100 tak silap. Saya tak ingat sebab yang paling, sebelum ni saya daftar dah free dah. Tak pergi kat luar. Saya kod tu kot. Saya Kuzari tu boleh tanya dia berapa harga sekarang. Zaman saya dulu bawah 100. Pernah lah saya daftar. Tapi sekarang ni UiTM tanggung. Yang cuma kalau nama student saya rasa UiTM tak boleh tanggung. Kalau student members boleh, leader tak boleh. Okey, jadi itu saja sesi soal jawab pada malam ini. Kini majlis sekian melabuhkan kiranya.